والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi insya-Allah pada hari ini dalam tempoh 4 hari kalau diizinkan oleh Allah Taala hingga hari Rabu lah sebelum kita balik bercuti hari raya Aidil Adha, kita akan usahakan untuk mengkhatamkan kitab Arba'in Azkariyah. Arba'in Azkariyah maksudnya 40 hadis yang kita ambil daripada kitab Arba'in yang kita ambil daripada kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Jadi bila kita tengok kitab Al-Azkar Imam Nawawi tu tak mampu di kita nak baca. Maksudnya nak baca sampai habis. Kita sendiri alhamdulillah daripada kulit ke kulit pernah khatam. Hok ambil baca dengan sekerat, ada hok tertinggal tu, ada juga dengan setengah-setengah guru masyayikh. Baik, kita terus pada muka surat 5 muqaddimah pendahuluan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi hak tu kita tak hurah dah. Tiap-tiap amalan yang kita nak buat yang ada nilai pada agama, kita kena baca bismillah. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Jadi peheh pada hadis tu Nabi SAW suruh kita buat peheh secara gapo dia panggil mafhum. Nabi tak ada suruh baca bismillah. Cuma Nabi kata buat amalan tak baca bismillah tak ada berkat. Tu orang panggil peheh secara mafhum, Nabi suruh baca. Ada satu kefahaman secara mantuk jelas dalam hadis Nabi suruh baca. Seperti hadis Nabi SAW sebut pada setengah sahabat, ya gulam sammillah, baca dengan nama Tuhan. Nak makan tu baca dengan nama Tuhan. Tu jelas orang panggil mantuk soreh. Nabi suruh baca dengan bismillah. Jadi kita di dalam nak memahami hadis, kita jangan jadi orang yang tak reti. Dalam hadis ni ada bentuk secara jelas, ada bentuk secara peheh daripada hadis Nabi nak gapo sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Tu mari daripada terjemahan daripada alhamdulillahi rabbil alamin. Tu pun ada dalam hadis kullu amrin zibalin la yubda'u bilhamdallah fahuwa aqta. Jadi macam mana ulama himpun ke antara hadis itu, maka bismillah tu ibtidak hakiki, alhamdulillah tu ibtidak ada orang panggil majazi. Selawat dan salam ambil selalu terjemah tu nak pergi cepat ada wassalatu wassalamu ala rasulina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Dan selawat dan salam ke atas junjungan, nak bahasa comel. Ada
Kalau kata atas Muhammad gitu kan, kurang comel sikit, boleh, tak ada masalah. Nak pergi comel lagi. Junjungan baginda ada sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Namanya Muhammad lah. Jadi orang yang kita depan dia, kita tak sebut dah nama dia Muhammad gitunya, kita sebut ya Rasulullah. Gitu caranya. Supaya orang duk bahas masalah Allah tu lah. Ni, dia masalah Allah tu baru hak biasa. Ni, kalau orang hak siapa makan dekat duk hu gitu je lah. Dia siapa dia? Allah dah lah. Yang main domain pula. Sebab itulah isim domain ni hak mana lebih jelas. Antara isim domain dengan isim zahir ni, hak sebutan Allah dengan hu ni, mana lebih orang panggil balaghah menyampaikan. Ada satu tika tu mana Allah si bawah ni dia bahas dengan tok guru dia. Biarlah tak cerita lah tu panjang pula. Dan keluarganya dan sahabatnya serta mereka yang mengikut akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sani yang kita panggil dengan ahli sunnah wal jamaah. Adapun kemudian daripada ucapan basmalah alhamdulillah wassalatu wassalam ni, setelah saya ambil dirilah mempelajari kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullahu taala dengan beberapa orang guru. Sama ada guru daripada Syekh Arab ataupun guru hok Melayu kita, terutama guru kami sendiri Babo Yusuf bin Ismail Mudi Pondok Tunjung ni. Pondok Tunjung ni diasaskan oleh Tuan Guru Haji Ghazali. Kemudian menantu dia Tuan Guru Haji Rani meninggal awal. Kemudian diganti oleh Babo Yusuf kita, anak murid bagi Babo Abdullah Sarah. Dia ulama masyhur di Fatani. Keberkatan itu sangat penting kita dengan guru. Ilmu kita bersambung dengan guru tu satu, keberkatan kita dengan tok guru tu satu. Bersambungnya ilmu tapi tak bersambung keberkatan, tak ada nilai ilmu sana. Lagu mana nak bersama, nak bagi bersama keberkatan? Kalau adab yang tinggi dengan guru. Adab yang tinggi dengan guru. Kita jumpa tok guru, kita kena beri salam. Jangan tok guru beri salam kau kita dulu. Kita jumpa tok guru, kita dulu Allah nak bersalam. Jangan tok guru dulu Allah nak bersalam dengan kita. Dan kita dengan tok guru, kita menanti guru, jangan tok guru menanti kita. Nampak? Tu baru nak ada keberkatan kita di dalam ilmu. Jangan ada sedikit pun guru dengan kita saat ni. Susah lebih nak jaga keberkatan tu, ilmu boleh berlaku. Maka tergeraklah di hati saya bila duk mengaji, nampak comel lah bahasa dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Banyak sangat orang kita tak ada amal lagi. Baru dah amal doa makan, doa masuk tanah pun dah. Jadi molek sekalilah kita buku ke dengan hadis, dengan baca hak gapo hak perlu. Dengan keadaan kitab buku ni orang panggil sangat nipis, sangat kecil, yang dapat kita bawa, tak takut nak bawa lah kita panggil. Maka terdetik ani bais dia panggil benda hak jadi saya saat ni tu nak membukukan sedikit, nak ambil nak membukukan untuk membukukan 40 hadis berkaitan dengan zikir seharian yang ada di dalam kitab ini, kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Berapa 40 hadis? Sebab zahir dah pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, siapa dia yang menghafal 40 hadis daripada pekerjaan agama, ba'asallahu yaumal qiyamah, Tuhan akan bangkitkan dia pada hari kiamat min zumratil ulama, daripada kalangan ulama dan orang soleh. Sebab tu insya-Allah lagi akan datang kalau Allah Taala izin, kita mengaji pula hadis Imam Suyuti pula, Arba'in Imam Suyuti. Imam Suyuti dia buat hadis 40 hadis dia ringkas sangat. Dia ada beberapa 40 hadis lagi yang kita cuba usahakan untuk dibentangkan kepada masyarakat supaya pakak-pakak hafal setakat mana yang mampu, supaya kita sesok akan dibangkit bersama dengan ahli ulama.
Tapi sesok nak bangkit sama dengan ulama, Allah ni kena duduk dengan ulama lah. Tak suruh dengan ulama. Lepas tu nak bangkit dengan ulama. Bangkit dengan awak cerita, awak sayang. Kalau sekarang awak sayang pemain bola lebih pada ulama, sesok awak akan bersama dengan tu. Tu hak tunggu utama awak jadi ke. Kalau kata profile picture ke gapo ke telefon, dah mahal tu. Tu bapak awak akan sama sesoknya. Lambat cepat ya. Ni. Lambat cepat ya. Arti. Minat tak apa kita kata saya minat lagu ni dia nak buat lagu mana, kita dia ada perasaan minat tersendiri. Tapi letak dia ulama melebihi daripada arti, melebihi pada pemain bola, melebihi pada penyanyi ke siapa. Supaya kita mendahulukan ulama daripada orang lain. Saya aku ulama daripada orang lain. Ni kalau arti kau pemain bola kau ikutlah nama gapo lagi, lebih kita tahu daripada ahli ulama. Biodata dia, you suka makan gapo? You suka makan gapo aku tahu. Tok guru kita makan gapo suka tak tahu. Saya nak bersama ulama ustaz. Dia. Ada siapa dia besok kita nak minta pertolongan? Siapa dia? Hakim minta dengan bapak tu. Minta. Kalau bapak tu boleh tolong. Kalau bapak tu boleh tolong kita. Ni. Ustaz nak suruh orang jadi podium belaka. Dah. Usaha ke ulama tu nombor satu. Ni. Maka saya namakan. Jadi 40 hadis berkaitan dengan zikir seharian supaya kita ingat ke Nabi SAW. Kita cinta ke Nabi SAW. Dalam keadaan kita ni penuh maksiat, saya sendiri pun penuh maksiat, tapi bila kita amal usahakan, insya-Allah Allah Taala tolong ke kita. Kita usaha. Ni yang ada dalam kitab ini. Maka saya namakan Al-Arba'in Azkariyah. Ni. Mudah-mudahan dapat memudahkan lagi orang awam seperti saya ni lah bodoh ni. Ni mudah-mudahan ni dapat menolong lagi orang awam seperti mana saya bagi mengamalkan zikir seharian dengan berpandu kepada amalan kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni apa nama ni? Kamu bersama dengan siapa yang kamu cintai. Antum apa? Kamu akan dibangkitkan bersama dengan golongan mana yang kamu sayang. Jadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam paling kita sayang. Di perlis ni pun dia mufti perlis sendiri pun. Sedar dah weh, alhamdulillah. Itu masya-Allah saya dengar video ada beberapa bulan lepas. Mufti pun dia kata kita kena sambut dah mulai modul Rasul. Kena sambut. Alhamdulillah, kena sambut. Apa? Orang lari jauh dah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal lihat tu. Allah Taala buka dah tu. Satu benda yang ajakan paradigma dah di negara tulis tadi. Alhamdulillah, kita syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kesedaran itu tidak kata kalau tak letak nama Nabi Muhammad SAW satu, orang akan pergi kepada tempat lain, pergi kepada orang lain sebagai idola. Letak Nabi SAW satu. Di tempat-tempat lain tiap-tiap malam Jumaat, tiap-tiap minggu orang sambut. Ni Nabi SAW buat qasidah dan sebagainya. Nak suruh hati ni tak lepas pada Nabi SAW. Ada setengah tempat tiap-tiap malam duduk qasidah, duduk selawat ke Nabi SAW, didik. Didik bagi panggil murid-muridnya. Tu. Cikgu sekolah mikir kepala, mikir Allah susahnya macam mana anak-anak murid kami nak dibentuk. Letak anak-anak murid ini saya ke Nabi SAW. Apa salah dah seminggu sekali kau buat sallallahu ala Muhammad. Kalau mampu tiap-tiap hari buat kubur kau buat perhimpunan sebelum masuk kelas, letakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kadang-kadang cikgu-cikgu asatizah sendiri pun tak nak sebut, lepas tu lagu mana nak ada kecintaan hormat pada guru-guru ahli ulama lebih lagi. Letak gitu cara dia. Saya berharap dengan sedikit usaha ini saya tak ada gapo menjadi pertaruhan buat saya sendirilah. Saya bimbing akhirat saya. Alhamdulillah Tuhan beri ke saya kurnia ini. Saya doa juga pada guru-guru saya sebab tanpa guru-guru saya tak erti apa sekali. Dan saya
berharap juga pertaruhan ni buat ibu bapa saya. Yang mana tanpa ibu bapa saya tak ada. Dia anak zuriat saya. Serta mereka yang memberi pertolongan di atas terhasilnya buku ini pada hari kemudian. Saya harap begitulah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita target hari ni nak habis 10 hadis ni. Duk mukadimah tu serah dah. Bimbang takut ada habis. Baik, hadis yang pertama, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Zikir yang tidak ditentukan dengan waktu. Imam Nawawi letak begitu nama tajuk dia. An Juwairiyah ummil mu'minin radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min 'indiha bukratan hina shalla subha wa hiya fi masjidiha thumma raja'a ba'da an udhiya wa hiya jalisatun fihi faqala ma zilti yawma ala halati allati faraqtuki 'alayha qalat na'am faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marratin law wuzinat bima qulti munzu yawmal lawazanatuhunna subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Wa fi riwayah subhanallah adada khalqihi subhanallah ridha nafsihi subhanallah zinata arshihi subhanallah midada kalimati. Rawahu Muslim fi sahih. Daripada Juwairiyah ummil mu'minin radhiyallahu anha. Siapa dia Sayyidatina Juwairiyah? Sayyidatina Juwairiyah ni iaitu binti Haris, anak bagi pemimpin Bani Mustalik, yang mana puak-puak Bani Mustalik ni memerangi ke agama Islam. Dia memerangi ke agama Islam. Dan cantik luah ilmu. Dia ni orang yang jenis cantik dan orang yang luah pada ilmu dia. Orang yang cantik, orang yang luah pada ilmu, berbudi pekerti. Itu sifat Sayyidatina Juwairiyah. Nabi SAW dia memerangi puak Bani Mustalik ni. Kemudian Sayyidatina Juwairiyah ni ditawan. Setelah daripada ditawan, Sayyidatina Juwairiyah masuk Islam. Bila dia masuk Islam, ramai daripada puak-puak dia saat ni, moga dia anak bagi ketua pemimpin puak tersebut, masuk Islam ramai. Jadi Nabi SAW pun memerdekakan Sayyidina Juwairiyah. Dia berkahwin, dijadikan sebagai isteri Nabi SAW. Masa Nabi SAW wafat, Sayyidatina Juwairiyah ni dia banyak kepada mengasingkan diri melakukan ibadat. Dia jenis puak ahli sufi Sayyidatina Juwairiyah ni. Dia wafat dia pada umur 60 tahun pada zaman Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, dan dikuburkan di Baqi. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan Ummul Mukminin Sayyidina Juwairiyah. Jadi dia jenis orang kuat ibadat lah. Dan memang hadis ni pun menunjukkan bahawasanya Sayyidatina Juwairiyah ni jenis orang kuat ibadat. Bahawa Sayyidatina Juwairiyah sebut kata bahawa Nabi SAW keluar dari sisinya Sayyidatina Juwairiyah pada waktu pagi ketika telah selesai solat subuh. Jadi Nabi SAW ni ada juga tika-tika lepas pada sembahyang subuh, Nabi keluar daripada masjid. Hak moleknya duduk sampai ke duha. Nabi nak ajar ke kita. Sebab tu banyak cara. Dan dia Sayyidatina Juwairiyah pada waktu tu berada di tempat solat dia lagi. Duduk wirid, duduk berzikir, bukan duduk main WhatsApp. Kita pas duha boleh, tapi duduk main WhatsApp, main Facebook. Kemudian kembali Nabi SAW bagi solat duha. Nabi mari semula ke masjid solat duha. Nabi SAW solat duha di masjid. Dan dia Sayyidatina Juwairiyah masih duduk padanya, duduk berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah lagi. Sayyidatina Juwairiyah tadi itu. Maka bertanya sallallahu alaihi wasallam, apakah sahlia kamu di atas kelakuan yang ketika bercerai aku akan kamu di atasnya? Mu duduk ingat tadi lagi kau bahasa Kelantan kita. Berkata Sayyidina Juwairiyah, ya Rasulullah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku sebut 4 kalimah
3 kali jika ditimbang akan yang kamu kata sepanjang hari, nasihat akan berat sekalinya itu kalimah. Mu macam ni. Ini orang panggil amalan sedikit tetapi berganda. Boleh faham hadis? Amalan sedikit tetapi berganda. Kita buat sedikit tapi pahala banyak. Mana amalan dia? Lepas pada subuh kita baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Hak zikir lain bacalah juga. Hak ni sedikit tapi berganda. Boleh. Maha suci Allah, dan aku memujinya Allah sebilai makhluknya. Sebilai makhluk. Tak makhluk Allah berapa banyak daripada manusia jin. Kalau dalam kitab Durus Sami tu syarah buat datang ke berkenaan dengan makhluk ni. Makhluk darat dengan makhluk air banyak lagi. Lepas tu makhluk langit, makhluk udara ni banyak lagi. Berapa puluh kali ganda, ratus kali ganda. Boleh tengok dalam kitab tu. Nak kata ramai. Dan sebilangnya makhluk banyak-banyak ni kalau dihitung ke bilangnya malaikat, ramai lagi malaikat. Nak kata banyak. Ni pun banyak ke main dah. Dah. Orang nak cari buat bumi kedua dah di planet Marikh tu. Takut padat melajak dah bumi ni. Tak boleh nak guna dah. Orang mikir. Banyak. Jadi kita memuji ke Allah Ta'ala sebilangnya makhluknya. Ada khalqihi wa ridha nafsihi, sejauh keredaan Allah Ta'ala, luah keredaan Allah Ta'ala, wa zinata arsyihi, seberat timbangan arasy Allah Ta'ala, wa midada kalimati, sebanyak tinta kalimahnya. Pada satu riwayat boleh kita baca dengan subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah midada kalimati. Bolehlah amal dengan kita subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, ataupun amal dengan subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah midada kalimati. Allah Ta'ala berbangga dengan hamba dia yang memuji akan Allah Ta'ala. Baik, itu hadis yang diriwayat oleh Sayyidatina Juwairiyah. Sayyidina Juwairiyah ni asal nama dia nya Burrah. Asal nama dia. Kemudian Nabi SAW menukarkan nama dia kepada Juwairiyah. Doa setelah bangun daripada tempat tidur. Ni kena bangun tu kena ingat kau Tuhan selalu, baru ada keberkatan. Ni bangun-bangun ingat kau gapo, ingat kau duit, ingat kau kereta, ingat kau projek. Bangun pagi lagi lupa dah kau Tuhan. Boleh. Bangun pagi ingat kau Tuhan dulu. Hadap belakang sekali hitam dia. Jadi hitam awak medek sini, duduk depan. Duduk depan awak pun medek depan. Sekali lagi tiga orang tu depan belakang. Hati sekali lagi. Hati. Belakang sekali. Duduk depan medek depan belakang tiga orang adik-adik ni. Adik-adik duduk belakang tak boleh, yang ganggu ke setan. Depan lagi. Suruh duduk depan. Abang-abang boleh sikit. Naik sini. Medek depan ni. Baru daftar pondok ke ni. Tak je nampak lagi muka ni. Ni depan. Dia tak faham maksud depan tu mana. Cuba ayat ke dia. Ni depan, tu belakang. Ni tak faham. Ni. Ada ni kan sini SOP. Dia ni sikit dia. SOP. Baru daftar pondok ke ni? Baru daftar pondok. Dah, kau mari lain. Mari lain kan ni? Kata? Depan dah lah. Depan dah tak mari nak ngaji. Doa setelah bangun daripada tempat tidur. Ni dek. Bangun tidur nak baca gapo? Cara dia dek. An Huzaifah ibn al-Yamani. Radhiyallahu anhuma. Sebab Sayyidina Huzaifah dengan ayah dia tu kedua-duanya memeluk agama Islam. Tapi ayah dia tu mati ketika mana perang Uhud. Orang sekor ke musuh, dia mau bunuh. Ni, ada umar ramai-ramai ke. Baik. Katanya Sayyidina Huzaifah al-Yamani, ni di antara pemegang rahsia Nabi ni. Nama puak-puak munafik ada di Sayyidina Huzaifah ni. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu setelah pada wafat Nabi SAW, kita tanya Sayyidina Huzaifah,
Siapa dia? Apa nama ni? Ada ke tak nama aku dalam sejarah puak-puak munafik? Tahu dah siapa yang munafik Madinahnya? Dah, buat tak tahu ya. Apa? Takut bimbang kata Islam ni sama-sama dia pun balap. Jaga ya. Ni, Nabi SAW terima wahyu pada Allah Ta'ala juga. Tak ada benda tersembunyi. Wa an Abi Dzar radhiyallahu an qala, ni dua-dua orang itu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi, firashihi ni qala bismika Allahumma ahya wa amut wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur, nak tidur, ingat kau Tuhan, ingat kau mati. Ada. Tengok tak mati, apa ni? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tengok, ingat kau api neraka, bimbang, kita jauh pada api neraka. Sebab Nabi SAW sebut ayyul lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Itu nanti akan datang. Nak kata doa makan tu ada kaitannya sebab Nabi SAW kata mana-mana daging hok tumbuh daripada hok haram, maka neraka lah Allah, hok lebih patut. Patut doa waqina azabannar, tu tak jatuh jauh daripada api neraka. Bangun tidur pun begitu juga. Daripada Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhuma dan daripada Sayyidina Abi Dzar berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada hampara ketiduran berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bismikallahumma ahya wa amut. Ingat kau mati, dengan nama Allah aku hidup dan mati. Sebab ada saja orang tidur tak bangun-bangun. Kita bimbang, kita bimbang deh. Ada orang sebelum pada nak mati tu Allah Ta'ala uji dia dengan sakit dan sebagainya. Tu untung. Tak untung dunia lah, tapi untung akhirat. Sebab apa? Sebab rasa-rasa dia ada lagi tu haki. Kita tak nampak untungnya orang yang mati selalu ni. Orang mati selalu apa nama ni untungnya. Tapi tak, orang yang mati dalam keadaan duduk sakit. Tengok orang mati kemalangan, orang mati kebakaran, orang mati dalam keadaan sakit gapo, tidak kau dapat pahala syahid. Itu keuntungan. Tapi orang tak nampak. Sebab apa orang tak nampak? Sebab tak nilai dengan agama. Tapi kalau nilai dengan agama, dan iman dia kuat, dia mudah-mudahan kita termasuk daripadanya. Amin. Maka setiap kali dia sakit, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Tak ayah dok sakit-sakit, Alhamdulillah. Apa? Habis dah segala dosa tu. Haki aku nak pergi jumpa dengan Allah Ta'ala, nak hadap dengan Allah Ta'ala. Tu habis dah dosa aku. Hati dah puji, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tu hak Sufyan Tsauri rasanya ketika mana dia pergi jumpa seorang yang mana miskin dalam keadaan tangan tak ada, kaki tak ada, buta mata pula, berkudi habis tangan ni. Maka orang pesuak ke dia pun kata Alhamdulillah. Maka Tok Guru ni heran. Boleh lagi dia puji ke Tuhan dalam keadaan tangan kaki tak ada, berkulak habis dah, mata pun tak ada. Dia mari tegur Assalamualaikum. Dak Tok Guru Sufyan Tsauri mari tegur, dia pun jawab Waalaikumsalam ya Sufyan Tsauri. Dia tahu. Terkejut Syekh ni. Mu tahu mana aku? Dia kata setelah daripada aku mengenal Allah, maka dikenalkan kepada aku segala benda. Ada. Tu masya-Allah. Jadi ni tanya lagu mana mu boleh duk sebut Alhamdulillah. Tangan tak ada, kaki tak ada, habis terpotong mata tak ada. Dia kata nikmat yang lebih besar yang Allah Ta'ala masih kekal kepada aku ialah lidahku dapat berzikir, memuji Allah, dan hatiku dapat mengingati Allah. Tak ada lah besar. Tu deh orang tu yang nak beri. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan apabila bangun maka berkata Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah untung
Segala puji bagi Allah, aku hidup selepas daripada aku mati, dan kepadanya aku kembali. Ingat masa hidup, masa baru tidur tu ingat dah kata kepada Tuhan kita nak pergi, kepada Tuhan nak pergi. Barulah terbentuk oleh akhlak kita saat ni. Ini ibu bapa, dan kalau kita papa ni jadi ibu bapa, didiklah anak-anak kita. Baca bismillah, sudah alhamdulillah. Baca bismillah, sudah alhamdulillah. Pada waktu yang kita nampak ringkas tu pun dapat mendidik akhlak anak kita besar nanti. Boleh Haris? Boleh? Faham? Faham dah boleh. Nah. Doa ketika memakai baju. Bila pakai baju. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an wasmuhu Sa'd bin Malik ibn Sinan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza labisa thawban sammahu bismihi qamisan aw ridaan aw imamatan yaqulu Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan namanya Sa'du ibni Malik ibnu Sinan, bahawa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bunyi sallallahu alaihi wasallam. Tak khutbah, kalau tak khatib ayat masa khutbah tu pun suruh bunyi sallallahu alaihi wasallam. Biada kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, biada. Waktu dah kita ni sesuk. Amalan tak ada dah, maksiat banyak, makan banyak. Buat banyak, tidur banyak. Atau amalan mana dah lagi? Tak ada dah. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dah amalan kita ni. Dah tepat hak kita nak minta syafaat Nabi dah sallallahu alaihi wasallam nya. Kalau tak ada nak berzikir, tak ada nak selawat, tak ada dah lah. Apabila memakai pakaian namanya baju atau rida atau sebeg, ikutlah. Bila nak pakai baju ko, nak pakai rida ko, nak pakai kain sebeg ko, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membaca Allahumma inni as'aluka min khairihi, ya Allah, aku memohon dari kebaikannya, kebaikan pakaian ni, wa khairi ma huwa lah, dan apa namanya, dan kebaikan barang ia baginya, kebaikan hak cipta ke bagi dia. Aku mohon kebaikan bagi baju ni, pakaian ni, dan kebaikan yang kamu cipta ke baginya. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Dan aku minta berlindung dari keburukannya dan keburukan bagi pakaian hak ada pada pakaian. Mudah ya. Pakai baju sahur alik mana dulu? Kanan. Pecah baju, pecah alik mana dulu? Kiri. Ikut siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ni, anak saya umur setahun ke 2 tahun ke 3 tahun. Berapa orang anak? 2 orang bagus. Umur kecil lagi saya kata baca apa? Bismillah. Tela-tela dia lah. Kalau setahun cara 2 tahun, setahun lah bunyilah gitu, tak pada. Pakai kok mana dulu? Pakai kok mana? Haris kok mana? Pakai sebelah mana dulu? Kanan. Baru kiri. Ikut siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tela budak kan. Tak apalah dah sebut juga daripada orang tua tak sebut. Lekatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadap pada. Lekatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pada jiwa-jiwa anak kita. Boleh? Gitulah, mudah sangat ya, tak ada susah mana Doa ketika menanggalkan pakaian. Ni masa pakai. Kita baca Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Alhamdulillah. Orang yang Tuhan nak memberikan kebaikan pada dia, dimudahkan baginya amal soleh. Sebaliknya orang yang Allah Ta'ala nak memberikan kecelakaan baginya, Tuhan memudahkan baginya amal yang soleh. Wal-iyadhu billah. Selamatkanlah kami ya Allah. Oh ya Tuhan lebih baik. Mudah. Orang pakai baju belakang tapi dia pakai baju boleh pahala. Orang makan belakang tapi dia makan boleh pahala. Orang lain masuk tanah juga tapi dia masuk tanah boleh pahala. Bahkan berganda-ganda lagi pahala dia bila dia ingat, dia kata ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ibnu Umar satu ketika radhiyallahu anhuma, masuk ke masjid dalam keadaan tergesa-gesa, masuk kaki kiri, tersalah. Sayyidina Ibnu Umar ni tak ada lah orang tu betul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tersalah dia masuk kaki kiri. Orang tu dia Ibnu Umar masuk masjid kaki kiri, dia kata la haula, terus pesel dia saat ni. Terus pesel. Tersalah masuk kaki kiri, terus pesel. Terkejut dia kerana luput satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau kata aku nak kaki kaneh pun kaki aku bukan kakimu. La quwwata illa billah. Itu orang itu tak tahu kebaikan. Doa ketika menanggalkan pakaian. An Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sitru, betul sikit dah. Sitru ma baina a'yunil jinni wa awratil bani adama an yaqula ar-rajulu muslimu idza arada an yatraha thiyabahu bismillahilladzi la ilaha illahu. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an, siapa dia? Khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun duk khidmat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada umur belasai, umur 12 tahun lagi duk khidmat. Jadi apa kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Madinah saat ni, mak Sayyidina Anas ni tak ada benar nak ikut Nabi, wiano khidmat. Mana ada yang lagi ngata anak kau tu guru suruh khidmat kau tu guru? Ada. Nak berkat anak pergi cari mana-mana tok guru. Atas anak kita bagi ke tok guru, amo jadikan anak ambo ni khadir tok guru. Tok guru suruhlah nak suruh gapo pun. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penutup bara mata-mata jin dan aurat dan anak Adam, bahawa berkata seseorang muslim apabila menanggalkan pakaiannya, bismillahilladzi la ilaha illahu, dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain dia. Jin ni ada ngita kita ni, masa tanah dia ngita. Lah dia kata kecil, dia suka. Kecil kita masa anda pun tak baca doa, pecah baju baca doa, tengok kecil hanya suka ke dia. Jadi macam mana nak tutup mata jin tu daripada nak lihat ke aurat kita? Baca doa ni, bismillahilladzi la ilaha illahu. Nak masuk tandas, baca doa masuk tandas, supaya jin tu dibuta ke mata, syaitan tu dibuta ke mata daripada melihat ke aurat kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, doa ketika keluar daripada rumah. An Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala ya'ni idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah yuqalu lahu ufita wa wukita wa hudita wa tanahha anhu syaitan. Qala Tirmizi hadisun hasan, zada Abu Dawud fi riwayatihi fayaqulu ya'ni asy-syaitan akhara kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa hukiya. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berkata, yakni apabila keluar daripada rumahnya, keluar daripada pondoknya, keluar daripada penginapan dia kata apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, dengan nama Allah aku bertawakal, berserah. Tawakal ni berserah bulat-bulat, berserah bulat-bulat. Tu masuk tawakal, berserah bulat-bulat sepenuhnya ala Allah, di atas Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billah, tiada ada daya untuk mengerjakan ibadat dan tidak ada upaya bagi nak tinggalkan maksiat illa billah, illa binasratillah, kecuali dengan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Kita berjalan-jalan tengok orang tino tak
Tak ada kekuatan, tak ada daya kalau tidak taufik daripada Allah Ta'ala. Maka orang yang ada taufik, Allah Ta'ala paling ke matanya, paling ke mukanya, bahkan tidak dilihat ke sedikit pun daripada benda-benda yang haram, apatah maupun benda yang makruh. Ni kalau Allah Ta'ala nak tolong. Sebab tu kita keluar la haula wala quwata illa billah. Ada gapo Tuhan ya. Tuhan ya. Kalau Tuhan tak bagi aku tak ada gapo. Alhamdulillah. Sedapnya baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikata baginya memadai kamu bila kita keluar rumah baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ana habis belakang tu. Mari depan ni. Awak sekalian ada depan ni. Bila kita keluar rumah kita baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka disebutkan baginya ufita memadai bagi kamu wa wuqita dan diberi hidayat bagi kamu dicukup ke apa nama tadi maka dikata baginya memadai kamu wa wuqita dan dipelihara kamu wa hudita dan diberi hidayat kamu bagi nak buat pada taat. Kita berjalan ni biar buat taat ke Tuhan. Ni habis dah keliling negeri Kelantan, habis dah keliling negara, tak jumpa soleh habuk pun ulama diziarahi, tak jumpa satu kubur makhluk ulama pun untuk diziarahi, tak jumpa satu tempat pun pengajian agama untuk diziarahi. Nyo keliling habis beribu dah. Awak pergi jalan mana? Saya ke Kedah. Kedah no? Kedah. Gimana? Wish, banyak tempat. Banyak. Situ. Oh, banyak betul no? Banyak. Pagi jumpa Pak Sumi. Pak Sumi apa pula? Pak Anjang mana pula? Dia kata. Sudah kerja sakit kepala orang gini ni. Sakit kepala orang gini. Apa? Hari ini Allah Ta'ala tak beri tunjuk. Sebab tu kita minta dengan Allah Ta'ala, letak kasih sayang Allah Ta'ala pada diri kita, maka hati kita ni terdorong pada tempat molek. Terdorong tempat molek. Kalau tidak kuasa Allah Ta'ala, tidak kehendak inayah pada Allah Ta'ala, maka dikata baginya memadai kamu dan diberi hidayah kamu, dia lari syaitan daripada kamu, watana ha'an usyaitan, syaitan duduk sekali sebab orang ni baca sebelum nak keluar bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Besar tu. Berkata At-Tirmizi, hadis ni hadis hasan, telah menambah oleh Abu Dawud pada riwayatnya. Maka berkata syaitan bagi syaitan yang lain, syaitan ni kecek dengan saing dia, bagaimana bagi kamu dengan seseorang yang telah diberi petunjuk dan memadai dan dipelihara. Syaitan ni hok duduk dengan orang lain, dia kita tanya syaitan hok lain tu. Tak syaitan duduk dengan orang hok keluar rumah baca doa. Dia tanya lagu mana awak ni, kalau dah orang awak duduk hasut tu dia keluar rumah dalam keadaan baca doa ni dan diberi ke dia tu memadai waqufita wa wuqita wa hudita, sani diberi dah pada dia benda tu, ada jalan lagi ke tak bagi awak? Syaitan tu tanya syaitan lain. Nak dia kata tak ada jalan dah bagi nak menghasut, ada jalan dah. Keluar rumah baca mudah sangat, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Naik kenderaan lain pula lah. Doa ketika masuk rumah. Bila kita keluar, kita nak balik semula ke rumah, gapo doa yang perlu kita amalkan? An Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu wasmuhu Haris wa qila Ubaid wa qila Al-Ka'b wa qila Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iza walaja ar-rajulu baitahu falyakul Allahumma inni as'aluka khairihi khairal maulidi ni. Betul lah. Bawah tu betul dah datang.
Sekarang kalau salah datang salah dah bawah, tak tahu. Ini betul bawah. Khairal maulidi wa khairal makhraji, bismillah walajna, bismillah kharajna, wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna, thumma liyusallim 'ala ahlihi lam yudha'ifhu Abu Dawud. Dari Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu an, dan namanya Al-Haris. Setengah orang kata nama dia Haris. Dia kata Qil, kata setengah namanya Ka'ab. Dia kata Qil, kata setengah namanya Amru. Berkata Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu an. Kena sebutlah radhiyallahu an. Sunat dah. Dalam khutbah pun bila sebut nama sahabat, maka sunat kita berlafaz dengan taraddi. Apa taraddi bang? Radhiyallahu an lah. Dari Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila hendak masuk seseorang ke rumahnya, maka hendaklah dikata, Allahumma inni as'aluka khaira maulidi, hai Tuhanku, aku memohon kebaikan tempat masuk, wa khairal makhraji, dan aku memohon kebaikan tempat keluar rumah. Bismillah walajna, dengan nama Allah kami masuk. Bismillah kharajna, dengan nama Allah kami keluar. Nak kata keluar masuk tu bismillah, bismillah, bismillah. Wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna, dan kepada Allah Tuhan kami berserah. Apa dia? Kemudian memberi salam bagi keluarganya, ketuk pun assalamualaikum, beri salam. Lepas tu bacalah qul huwallah, kau baca ayat kursi, kau baca Fatihah, kau orang nak murah rezeki masuk rumah baca 3 kul. Nak murah rezeki masuk rumah baca 3 kul, baca ke Fatihah. Baru murah rezeki. Ni masuk rumah supaya masuk kandang lembu. Ada. Tak ada beza rumah dia dengan kandang lembu dia. Tidak mendaih oleh Abu Dawud. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Sikit lagi dah. Doa apabila bangun waktu malam, kita duduk tidur malam-malam, tiba-tiba kita sedar. Nabi SAW mengajarkan kita cara untuk bangun saat ni, cara untuk doa apabila kita tersedar waktu malam. Jadi kalau waktu malam tu bangun sedar apa nak tu, buka kitab ni, buka muka surat sebelah, ambil ayat ni, Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardh. Tadi dia balik. Tak apa dah, ada rezeki amalannya. Ni mau kecincang basuh bedak, tengok lagi kecimpon nak dulu air botol. Gizi arah pun kita air gapo ni 7-in ada buah gapo ni, minum deguk-deguk. Gas banyak ya ini. Ada tengok jenis gitu. Kecintaan dah baru kena. Lepas tu kecing basuh istibra apa semua. Lepas tu tidur saat ni, ambil dulu doa, baca buku Allahumma rabbana lakal hamdu, baru kena. Tak jauh kita dengan Tuhan, dekat. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa dia? Abdullah bin Abbas, anak Sayyidina Abbas. Siapa dia? Ibnu Abbas, ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak bagi pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang panggil sepupu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza qama min al-laili yatahajjadu. Tapi Nabi tahajud ni, tapi tak apalah kita baca ya. Qala Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Ni tengok dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apabila berdiri malam bertahajud berdoa. Tu saya kata Nabi bertahajud, tak apalah kita berdoa ya. Allahumma rabbana lakal hamdu, hai Tuhan. Hai Tuhan, bagimu kepujian. Anta qayyimus samawati wal ard, engkau menegakkan langit dan bumi. Allah suka Tuhan dengar hamba dak puji dia weh.
ada wa man fihin, dan isi pada keduanya mulah ya Allah, kebesaranmu lah ya Allah. Walakal hamdu, dan bagimu kepujian, lakal mulkus samawati wal ardi wa ma fihin, bagimu kerajaan langit dan bumi dan isi keduanya. Walakal hamdu, dan bagimu kepujian ya Allah, anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Allah syukurnya Tuhan dengan hamba gini, engkaulah cahaya langit dan bumi dan isi keduanya, Tuhanlah cahayanya. Walakal hamdu antal haqqu wa wa'duka haqqu, dan bagimu ya Allah kepujian, engkau sebenar dan janji engkau sebenar. Nih Tuhan kata akan berlaku kiamat, Tuhan kata akan berlaku kebangkitan. Wa wa'duka haqqu wa liqa'uka haqq, dan bertemu denganmu juga sebenar ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah. Wa qawluka haqqun, dan firmanmu sebenar ya Allah. Wal jannatu haqq, dan syurgamu sebenar ya Allah. Wan naru haqq, dan neraka sebenar ya Allah. Wa Muhammadun haqq, dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebenar ya Allah. Was sa'atu haqq, dan kiamat itu sebenar ya Allah. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta zada ba'du ruwat wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wahai Tuhan, bagimu aku berserah dan takut Tuhan, dan bagimu aku beriman, dan atasmu aku bertawakal, dan kepadamu aku kembali, dan bagimu aku berlawai pun karenamu ya Allah, dan kepadamu aku berhukum. Atas hukum gapo orang tanya kau, aku hukum atasmu ya Allah. Dengan apa hak kamu suruh berhukum, maka ampunkanlah aku. Ning nak hak kita nak ada puji-puji Allah Taala, ning hak kita nak ni. Nampak sikit ya tu. Gapo? Keampunan Allah Taala ni. Ha ni. Duk puji-puji habis nak gapo awe. Orang tu okey. Allah ayo bini comel kereta besar, nak gapo? Nak keampunan. Besar kau keampunan tu besar. Batu duk minta. Nabi ajar kita minta. Maka ampunkanlah aku barang yang telah terdahulu aku. Banyak aku buat salah ya Allah. Orang tak tahu ya. Itu Syekh Ramadan Al-Buti. Kalau orang nak salah dengan dia, cinta dengan tak payah. Aku ni Tuhan tutup ke kesalahan aku ya. Kalau orang tahu kesalahan aku, nak cinta dengan tak sih. Tu tawaduk Syekh Ramadan Al-Buti. Ada pun tuai-tuai guru lain nak cinta dengan afdal, dia kata cinta dengan alim lama. Aku tak payahlah. Aku gede. Aku banyak dosa. Tuhan yang hijabkan dosa-dosa aku tak nampak. Allah, maka ampunkanlah aku barang yang terdahulu, dan barang yang terkemudian, dan barang yang sembunyi, dan barang yang nyata. Aku ada dosa, orang nampak, orang tak nampak ya Allah. Ampunkanlah aku ya Allah. Dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamulah yang terdahulu, dengan maksud tiada awal. Antal awwalu wa antal akhiru, dan kamulah kemudian ya Allah. Dengan maksud gapo? Tak ada kesudahan. Ni akidah ni kena reti lah ni. Kita ngaji malam ni lah ni dah. Ada. Namun kata Tuhan ada awal. Bukan maksud Tuhan ada awal dak. Maksudnya Tuhan saat ni tidak ada awal. Wal awalu, dengan maksud Tuhan tu tak ada awal. Bukan maksud dia ada dulu mula-mula dak. Dengan makna dia tu dulu tak ada, dia ada mula-mula. Tidak. Lambat pula habis ni. Dan tiada Tuhan kecuali engkau, menambah setengah perawi, dan tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah Ta'ala. Boleh tak? Mana-mana kalau kita bangun, kalau boleh Tuhan beri kuasa ke kita 2 rakaat, insya-Allah, alhamdulillah. Kita doa ni Allah. Kadang-kadang kita tak tahu nak doa gapo. Ya Allah. Kadang-kadang doa gapo? Ajarkanlah aku berdoa ya Allah. Aku tak reti nak doa gapo. Siapa tahap tu? Hanya ada ni Tuhan ada ke kita ni. Apa? Allahumma rabbana lakal hamdu antal qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Boleh ji? Hafal ji? Nak balik buka pondok pula ni? Kau nak gigi jakil pula. Ada buka pondok dah? Ada. Gigi jam betah-betah je lah. Kalau gigi jam tu balik ada pondok pulak lah, cari-cari duit sikit. Jangan lekat di kilang je.
Kalau kerja kilat. Kalau balik rumah ambil nafas. Mari pula lapon dulu. Baik, doa ketika masuk tanda. An Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu inda dukhulil khala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yuqalu al-khubus bid-dhammil ba. Ada dikata al-khubus wa bisukuniha, dia matinya ba minal khubsi ataupun minal khubusi. Wala yasihu qawlu man ankara iskan. Fi sahih daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa ketika keluar daripada tanda. Nabi berdoa apa? Daripada keluar tanda, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari setan lelaki dan setan perempuan. Ada setan jatuh, ada setan pintu. Ada ulama sebut Ibnu Qatadah ada sebut ni, ada seorang ulama sebut setan ni ada seekor dia, tapi dia ada alat kelamin. Pohon kanan ada hok kelamin jatuh, pohon kiri ada kelamin hok tino. Ya pek ya depek tu. Ada. Lahirlah telur. Betul. Daripada telur saat ni mari pula lah 70 ekor anak buluk. Banyak sekali telur 10 telur kau kali kan. Kemudiannya dari tiap-tiap telur saat ni 70 ekor pula, 70 ekor pula. Kisah pek. Pek mula anak. Ramai saya tadi binyok saya tadi. Ya Nabi Adam alaihissalam lagi. Jadi minta berlindung. Tak ada pohon-pohon banyak dia. Sebab tu disebut oleh ulama bila bunyi azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, syaitan pun lekah-lekah masuk tanda. Ia tak bunyi azan tu dia ketuk pek. Asyik bunyi azan tak tengok. Apa kita jono juga kita sebut Allahu Akbar, tutup sabu. Pasal nanti mana dobe. Sudah kerja nanti mana. Mula nanti bukan orang dobe nanti. Ada. Kita settle kita kan. Dikata al-khubus dengan dibari hadapan dan dimatikannya mati pun boleh al-khubus. Dan tidak sah perkataan mereka yang mengingkari mematikan huruf. Bos ni. Tak kena orang kata tak boleh mati huruf ba saat ni. Dan sebab dia ada pendapat dibari hadapan ataupun dimatikan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala alhamdulillahilladzi adaqani ladzatahu wa abqa fi quwwatihi wa dafa'a anni azahu. Rawahu Ibnu Sunni wa Tabrani. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Siapa dia? Abdullah bin Umar. Bila kata Ibnu gini kan Abdullah lah namanya. Ya Abdullah ni ramai. Di antaranya dia masyhur dengan arba'ati abadillah, 4 orang Abdullah ali. Ada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar. Ada apa ni? Ibnu Mas'ud apa? Ada 3-4 orang semua. Tu ali dago. Ibnu Umar kecil lagi dia alim. Daripada kecil lagi Sayyidina Ibnu Umar ni alim dah. Dia memang dia ni di antara orang yang majnun. Majnun apa? Gila dengan dok ikut ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Tapi ada hak kita baca masalah hak menyipir janggut. Tiap-tiap tahun ia ke gunting hak lebih daripada janggut saat ni. Sebab tu pendapat ulama tak lebih pada tahap ni. Sebab Ibnu Umar pun buat. Jadi bila Ibnu Umar buat tentu hak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak patut. Jadi siapa yang nak tengok gapo dia perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok Ibnu Umar buat gapo. Jalan. Sebab tu Sayyidina Abdullah Ibnu Umar ni dia lalu satu tempat sana ni. Dia tunduk. Tak ada pokok jatuh. Orang tanya apa tunduk. Dia kata dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam aku berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pokok tumbas sini. Nabi tunduk. Jadi sekarang bila aku berjalan aku tahu lagi ni tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam tunduk dulu. Walaupun tak ada pokok jatuh dah sekarang tunduk juga. Begitu sekali dia mengikutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh setengah daripada Ibnu Umar duduk ikutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berutuh sangat dah. Kalau boleh satu batu, masya-Allah.
Mana doa keluar tanah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar daripada tandah berdoa, alhamdulillahillazi azaqani ladzatahu wa abqa fi quwwatahu wa dafa'a anni azahu. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang memberi rasa kesedapannya. Selesalah kita bila kita keluar ke najis-najis. Dia mengekalkan kekuatannya tu ada pun jadi molek dan menolak dariku penyakitnya. Tak boleh berok ni nyakit. Orang siapa sebut lubang. Tak boleh berok. Allah Ta'ala beri alhamdulillah. Ada seorang ahli sufi tu, dia duk mikir kuatlah aku duk boleh alik tandah. Masya-Allah. Tuhan nak beri hidayah. Tuhan nak beri kekuatan. Kuatlah aku dah ulalik tandah. Macam mana dia fikir? Masuk tandah acak kali ni di antara sebabnya gapo? Makannya banyak. Maka dia pun berazam untuk kurangkan masuk ke tandah dengan mengurangkan makan. Tujuannya apa? Tujuan nak bagi dia saat ni kurang masuk tandah. Bila kurang masuk tandah, banyak masa dia duduk dengan ibadat. Kita kurang masuk tanah, banyak duduk dengan ibadat apa? Ni, main dengan benda-benda kosong-kosong. Siapa kau gorek pemain bola? Dah. Orang hak jenis gini ke, molek pergi sekolah suka. Dah, biar mati pun bawa bola sekali mudah. Nak gorek dia main bola lagi. Tadi depan dia orang gini, dia duduk sekolah suka. Dia salah daftar. Dia salah daftar. Bukan duduk main. Orang yang sibuk ngaji kondo. Sebab dia nak bawa agama ke rumah dia, ke kampung dia. Kalau sibuk main bola agak atlet negara sekolah sukan ramah lagi dia boleh gantinya. Kalau tak masuk sekolah pun boleh ganti. Apa sibuk bola. Bodoh. Ni. Ibu bapa atas kita beri makan cukup nak gapo, tiba-tiba masa habis banyak pada benda lain. Hanya ibu bapa. Orang lain biarlah, orang lain tidak nak ngaji agama, kita nak ngaji agama kena tekun dengan ibadat, dengan pengajian kita. Tu cara dia. Ada seorang ulama, ahli sufi juga, ahli sufi. Hak kita amalan kata guru kita kan, amalan cicoh biskut dengan air. Dah. Amalan cicoh biskut dengan air. Ambil mana amalan tu? Daripada ulama ahli sufi. Apa cicoh biskut dengan air? Ulama ahli sufi. Cicoh roti dengan air ulama ahli sufi. Yakin ni. Bila kita cicoh air, cicoh celup Oreo. Putar jilat dan celup. Tu ahli sufi juga tu. Bapa kata amalan ahli sufi, kerana bila kita celup air saat ni, biskut ke dalam air, maka kita tak perlu mamuh banyak kali. Bila kita tak perlu memamuh makanan banyak kali boleh masuk ke dalam perut kita, maka banyaklah waktu kita untuk berzikir. Masya Allah. Kita ni buat juga dah. Tapi bila dah celup sani, banyak masuk untuk buah, mengupak. Duk lepok tepi jalan dekat deh. Amalan ahli sufi juga. Bukan sufi betul tak? Bukan ulama tasawuf lah. Ulama orang hak tasawuf. Bukan tasawuf, hak tasawuf. Tu kita nak tahu amalan-amalan ulama. Yang mikir nak dekat ke diri pada Allah Ta'ala. Kita mikir ke nak dekat diri pada Allah Ta'ala? Nak mikir. Doa ketika berwudu an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa faqala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannati tsamaniyati yadkhulu min ayyiha syaa. Mana-mana yang nak masuk boleh. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar. Dulu orang kuat lawan Islam, tapi Allah Taala beri ke iman tengok. Kita tu hendak iman mudah. Lalu dia siapa pun tak lalu. Kuat begitu monya Sayyidina Umar ni.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa berwuduk kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi bila kita berdoa, ambil wuduk. Lagu mana ambil wuduk? Bismillah. Ada. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'i tahura. Madmadah, qama, istinsyak 3 kali. Lepas tu basuh muka, kena hadirkan niat wudu 3 kali. Basuh tangan, kepala, telinga, kaki. Dah. Dalam keadaan hadap kepada kiblat, dia jangan membazir air. Kalau membazir air, sedangkan air tu orang duk bayar, air sapi orang duk bayar tu haram rupa dia. Masya-Allah. Duk bazir air, kalau hak kita sendiri makruh. Duk bazir air hak oleh haram. Budak-budak budak-budak. Orang nak bagi maya. Yang nak bazir tak boleh bazir. Orang nak bayar apa duk guna orang. Tak boleh. Bila sudah apa semua kita agak nangis hadap. Dek ni. Dah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah majna minat tawabi wa tahirin wa ja'alna min ibadika salihin. Pada batangnya wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluhu pada dah. Riwayat riwayat Sayyidina Umar. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi Muhammad SAW bagi hamba-Nya. Apa dia kelebihan dia? Ni, kelebihan dia apa? Kalau lepas pada kita doa, kita berwudu, kita angkat tangan, kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa dia kelebihan dia? Disebut pada riwayat terbuka baginya sekalian pintu-pintu syurga yang lapar. Buka ke siapa? Kita hak doa kita sini. Terbuka Fatihah abwabul jannah. Masuk ia dari mana-mana pintu yang dikehendaki. Dia nak masuk pintu mana? Pergi masuk. Oh, masya-Allah. Ni siapa gitu mau Allah Taala melebihkan dia sak ni weh. Nak masuk pintu mana? Pergi masuk. Sesat situ. Alhamdulillah tersapa. Sapa situ 10 hadis. Lepas tu dalam keadaan tergesa-gesa tak apalah. Yang penting kita nak benda ni kita dah pernah lalui, kita ambil daripada awal hingga akhir, balik buka lah pula ke orang kampung. Sebahkan hadis Nabi SAW tu cita-cita kita. Nak hurah panjang-panjang mengaji pula lah. Dah. Habis itu doa ketika menuju ke masjid. Wallahu a'lam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na ma 'allamtana rabbana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliya'ikal salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu.